Salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang, Buletin Ukas edisi malam 4 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan mengenai lawatan kerja Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh ke tapak Tanah Perkuburan Islam Baru Serikir pada Sabtu. Beliau meninjau kerja-kerja pembinaan rumah wakaf yang telah selesai sepenuhnya dan kini tertumpu dengan menembok dan menurap jalan masuk ke kawasan tanah perkuburan tersebut. Dalam lawatan itu, Datuk Len amat berpuas hati dengan perkembangan kerja-kerja di situ dan yakin tanah perkuburan baru itu dapat digunakan menjelang Oktober nanti. Sejurus selepas itu, beliau melawat projek naik taraf Masjid Al-Mutakin yang turut sama sedang rancak dijalankan. Keseluruhan projek dianggarkan telah mencapai 65% siap meskipun terlewat berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Laporan seterusnya, nasib 20 keluarga di sekitar kawasan Sebuyau yang sedang menjalani kuarantin mendapat perhatian Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi yang tampil menyerahkan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas. Antara kampung yang terlibat adalah Kampung Ensika, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Arus Cina, Kampung Kesindu, Kampung Lunyin, Kampung Kelait, Kampung Senayang dan Kampung Somil Sebuyau. Bantuan tersebut disampaikan oleh Pembancar Masyarakat Melayu Daerah Simunjan, Asli Yahya yang mewakili Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu pada Sabtu. Difahamkan keluarga yang dikuarantin merupakan kontak rapat kepada kes positif di Kampung Belimbing Besi dan Pekan Sebangan yang di mana Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sedang dilaksanakan sehingga kini. Sumbangan makanan yang diserahkan itu diharapkan dapat meringankan beban para penduduk yang terlibat dengan arahan kuarantin bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, penduduk kampung yang terlibat mengucapkan terima kasih kepada Adun Sebuyau dan kaki tangan Pusat Khidmat Dun Sebuyau di atas sumbangan tersebut. Sementara itu, Datuk Julaihi turut menyantuni petugas Barisan Hadapan Sekatan Jalan Raya SJR di Pekan Sebangan, Kampung Lutong dan Kampung Menik Sebangan dengan menyalurkan bantuan makanan. Penyerahan sumbangan disempurnakan Wakil Adun Sebuyau itu, Pembancar Masyarakat Melayu Daerah Simunjan, Asli Yahya pada Rabu. Pekan Sebangan, Kampung Lutong dan Kampung Menik Sebangan telah diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang bermula 1 September lepas. Asli turut berkesempatan menzahirkan penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan atas usaha memastikan pengguna jalan raya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Para petugas Barisan Hadapan dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada Datuk Julaihi di atas sumbangan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 184 pek bakul makanan diagihkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada penduduk di Pekan Sebangan, Kampung Lutong dan Kampung Menik pada Jumaat. Bantuan itu disalurkan berikutan ketiga-tiga kampung tersebut menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 1 hingga 14 September ini. Dalam pada itu, Kaunselor Rabai Gani mewakili Ketua Masyarakat Kampung Lutong menzahirkan ucapan terima kasih kepada JKM atas keprihatinan dalam memenuhi keperluan penduduk sepanjang PKPD tersebut. Pengagihan bantuan bakul makanan tersebut turut dibantu oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Manakala di Dun Batang Air pula menyaksikan seramai 225 penduduk yang mewakili 60 pintu Rumah Endawi Janting, Nangga Jela SPS Fasa 2 menerima bakul makanan sumbangan Sarawak Energy Berhad SEB pada Jumaat. SEB berharap bantuan itu tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk rumah panjang tersebut yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 31 Ogos sehingga 13 September depan. Bantuan tersebut telah diserahkan kepada Tuan Rumah Endawi Janting yang juga pengerusi JKKK Nangga Jela bagi mewakili penduduk di pos kawalan masuk ke Nangga Jela. Menurut Endawi, pihaknya merakamkan terima kasih kepada SEB Batang Air di atas keprihatinan pihaknya menyantuni penghuni di kawasan tersebut yang sedang menjalani PKPD. Dalam pada itu, penduduk kampung di kawasan Parlimen Kota Semarahan yang dikenakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD diminta untuk terus bersabar dan kekal memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang berkata, kerjasama sepanjang PKPD dilaksanakan amat penting bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19.
Katanya terbaru terdapat 2 kampung di daerah Asajaya yang dikenakan PKPD iaitu Kampung Serpan Laut dan Kampung Sampun Gerunggang hingga 17 September ini. Ia berikutan Kampung Serpan Laut merekodkan 83 kes positif manakala Kampung Sampun Gerunggang mencatatkan 41 kes positif dalam tempoh 14 hari lepas. Selanjutnya, Adun Batu Kitang Lo Keciang melakukan penyerahan projek bagi menaik taraf Surau Bakti Nur Islam pada Jumaat. Menurut Lo Keciang ketika ditemui, projek tersebut dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Dalam pada itu, beliau berharap projek tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk setempat kelak. Pada masa yang sama, beliau juga menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.